Jabatan Kesihatan Labuan terus memperkasakan pelaksanaan saringan di semua pintu masuk negerinya. Untuk berita dari Pulau Mutiara, Laut Cina Selatan, kita bersama Muhammad Randy Riki di Labuan. Silakan Randy. Terima kasih Muhammad Shah. Jabatan Kesihatan Labuan terus memperkasakan pelaksanaan saringan di semua pintu masuk ke wilayah ini bagi mengekang penularan virus COVID-19. Sehingga kini, di Labuan, tiada kes penularan dalaman dilaporkan. Pengarahnya, Dr. Ismuni Bohari berkata, kes-kes positif yang disaring adalah datang dari Sabah selepas 27 September lalu. Untuk memastikan kita boleh konten, mengawal keseluruhan supaya wabak ini tidak menular di Labuan ini dan kita boleh memastikan Labuan ini terus bersih dan juga terus selamat. Itu adalah aim utama kami. Tegas beliau untuk memastikan tiada penularan dalaman, komitmen penduduk Labuan diperlukan dengan terus patuh sepenuhnya SOP yang ditetapkan. Beliau meninjau pemeriksaan dan pemantauan kemasukan individu dari Sabah di Terminal Feri Kenderaan Labuan. Sementara itu, beliau turut memaklumkan pergerakan masuk dari Sabah ke Labuan semakin berkurang setiap hari, iaitu hampir 4,000 orang kepada hanya sekitar 500 orang sahaja susulan kawalan pergerakan rentas daerah di negeri Sabah. Sehingga kini, pihaknya telah menyaring hampir 11,000 orang yang kebanyakannya keluar mengundi di Sabah. Semalam, Labuan mencatat satu lagi kes baharu positif COVID-19 dengan jumlah kumulatif 39 kes dan tiada kematian direkodkan. Sementara itu, Polis Labuan terus melaksanakan penguatkuasaan pemantauan 24 jam bagi memastikan SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dipatuhi. Ketua Polis Labuan, Superintendent Muhammad Farid Ahmad berkata, kawalan itu membabitkan di pintu-pintu masuk ke Labuan, kampung-kampung dan perumahan. Pihak PDRM Labuan, saya juga telah mengetatkan kawalan di sepanjang pesisiran pantai Labuan bagi mengelakkan sebarang bentuk pendaratan yang kita panggil melalui pintu-pintu tikus ni bagi mengelakkan pemeriksaan kesihatan dan juga pemeriksaan PDRM. Lebih 200 anggota keselamatan terlibat dalam operasi pasukan pemantauan di Labuan. Pemantauan turut dibantu agensi keselamatan lain termasuk Angkatan Tentera, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Sukarelawan Rela, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Kesihatan dan Perbadanan Labuan. Setakat ini, Polis Labuan merekod 7 tangkapan membabitkan kes ingkar SOP kuarantin. Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan, UMS KAL, menjalankan sesi pendaftaran pelajar baharu sesi 2020-2021 secara dalam talian. Sesi pengajaran dan pembelajaran pelajar-pelajar juga akan dilakukan secara dalam talian. Timbalan Pendaftar Kanan UMS KAL, Zamri Muhammad Tuah berkata, pendaftaran pelajar berjalan lancar dari tempat masing-masing dan kesemua pelajar berjaya dihubungi oleh pihak universiti tanpa perlu hadir secara fizikal. Pendaftaran dibuat secara atas talian menerusi aplikasi yang dibangunkan dan boleh dicapai melalui laman web UMS sendiri. Pendaftaran telah bermula daripada 3 hari bulan Oktober hingga pada hari ini. Tambahnya, seramai 508 pelajar baharu ditawar melanjutkan pengajian di UMS KAL yang menyediakan 2 fakulti, iaitu Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan serta Fakulti Komputeran dan Informatik. Bagi memastikan urusan pendaftaran pelajar berjalan dengan baik, pihak universiti turut membuka bilik pusat info dan khidmat pelanggan untuk menerima sebarang laporan, aduan dan mengumpul data, seterusnya memberi maklum balas terhadap setiap pertanyaan pelajar. Jelasnya lagi, setakat ini terdapat 50 orang pelajar senior berada di kampus. Mereka menjalani kehidupan seperti biasa dan bebas bergerak melakukan aktiviti di sekitar kampus dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Perbadanan Labuan menerusi Pejabat Pembangunan Negeri Wilayah Persekutuan Jabatan Perdana Menteri memperuntukkan RM94,700 untuk pembelian 26 unit kayak kepada Persatuan Kanu Labuan. Ia selaras mempromosikan Labuan sebagai destinasi sukan pelancongan di samping menjana pertumbuhan ekonomi wilayah ini.
Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan, Dr. Fari Akmal Osman berkata, pembelian kayak itu membolehkan persatuan berkenaan mengadakan pelbagai aktiviti sukan laut. Kita akan berbincang dengan Persatuan KENU untuk kita jadikan dia satu aktiviti pelancongan dan juga satu sektor ekonomi barulah di Labuan untuk tahun 2021. Sekiranya pandemik COVID ini kita dapat atasi, jadi kita akan buat perancangan untuk kita menarik lebih ramai pelancong tempatan untuk datang dan menyertai sukan air di Labuan. Simbolik penyerahan disempurnakan Dr. Fari Akmal Osman kepada pengerusi Persatuan KENU Labuan, Yunus Waidin. Katanya, pertambahan fasiliti itu sekaligus dapat menarik minat orang ramai untuk mengambil bahagian dalam aktiviti sukan berkayak. Dengan itu, sekian paparan berita wilayah dari Labuan. Terus patuhi SOP dan PKPP. Kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan Muhammad Shah. Terima kasih, Randy.